Jauh ada dua. Rifa. Okay, hai semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh dengar tak suara saya? Tes. Kita dah ada 17 tolak saya 3, ada 14, 15. Kita tunggu sekejap je lagi. Tolak 7, 17. Okay, kita tunggu dalam 3 minit lagi, 8-6 minit nanti kita mulai. Dah ada 21 tolak 3, ada 18 lah. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat malam. Kita mulakan kelas kita sekarang. Ada 21 orang, tolak saya 3 device. So ada 18 lah. Okay, kita mula sekarang boleh? Okay, sekejap saya buka slide jap. Pasal lah Azan, kita tunggu sekejap
Yes, tak tahu. Okey, kita mulakanlah untuk kelas kita malam ni. Okey, untuk malam ni macam yang saya cakap, kita akan bincangkan tentang fizik nuklear. Okey, dalam fizik nuklear ni ada beberapa perkara yang awak kena tahu. Yang pertama adalah tentang sinaran radioaktif. Lepas tu yang kedua, awak kena tahu tentang separuh hayat. Yang last sekali baru kita tengok tentang tenaga nuklear dan juga penjanaan elektrik menggunakan tenaga nuklear. Okay, dia tak banyak sangat perkara, cuma awak kena tahu dia punya, nanti ada formula, lepas tu ada cara untuk buat pengiraan lah. Okay. Ni kalau tajuk ni, siapa yang suka kimia, persamaan kimia kan, yang seimbangkan kiri kanan tu
Mesti awak pakar dalam bab ni. Okay, kita tengok yang pertama Okay, pertama kita akan tahu tentang reputan radioaktif. Okay, reputan radioaktif ni adalah proses nukleus. Dia tak stabil, tapi dia nak menjadi stabil dengan cara memancarkan sinaran radioaktif. Okay, sinaran radioaktif ni awak kena tahu 3 perkara. Okay, yang pertama adalah alfa, beta dengan gamma. Kalau tengok dekat gambar ni, okay, awak tengok kat gambar ni, A ni adalah alfa, B adalah beta, yang macam Y ni adalah gamma. Kita kena tengok satu-satu. Okay, sebab kita nak nanti ada soalan dia akan bagi satu persamaan, lepas tu mungkin awak kena seimbangkan dan juga awak nak tahu apa dia punya apa tu kita panggil atom anak dia yang terjadi bila ada reputan radioaktif. Okay, next Okay, yang pertama alfa. Okay, reputan alfa ni adalah nukleus tu dia tak stabil, tapi dia nak jadi stabil dia akan mengeluarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus unsur baharu yang lebih stabil. Okay, zarah alfa ni sebenarnya adalah zarah apa? Dia adalah helium. Okay, kalau tengok dekat gambar ni, dia ada helium kat sini. Okay, so daripada nukleus induk, nampak tak? Sekejap, saya try. Mana dia punya pointer? Okay, pointer. Sekejap Okay, daripada nukleus induk ni, ini yang tak stabil tu. Dia nak bagi stabil, dia akan jadi nukleus anak dan juga zarah alfa. Alfa ni adalah helium. Okay, helium iaitu nombor nukleon dia 4, proton dia adalah 2. Okay, so nukleus induk mempunyai nombor proton Z dan nombor nukleon A. Bila ada reputan alfa ni, nukleus anak dia akan mempunyai nombor proton Z tolak 2 dan nombor nukleon A tolak 4. Okay, so maksud dekat atas ni, apa-apa nombor nukleon tolak 4, apa-apa nombor proton dia akan tolak 2. Okay, contoh dalam pereputan alfa ni, okay, contohnya ni 210 dengan 84 kan. So nombor nukleon dia adalah 210, dia punya proton dia adalah 84. So dia nak stabil mesti akan keluarkan alfa ni kan. So sini dah ada 4. So 4 nak jadi 210, dia ada 206 untuk nombor nukleon. Okay, 2 nak jadi 84, dia akan tambah 82. Ni yang saya kata tadi persamaan tu. Siapa yang suka persamaan seimbang dalam kimia, dia pakar dalam bab ni. Okay, so kita akan tengok dia punya nombor nukleon dengan nombor proton je lah. Ingat, untuk alfa, dia akan keluarkan sinaran alfa iaitu helium. Zarah alfa adalah merujuk kepada helium. Okay, kita tengok pula dekat reputan beta. Okay, reputan beta ni, ingat, beta elektron. Okay, elektron dia ada nukleon dia kosong, dia punya proton dia negatif 1 lah. Dia punya ni simbol ni. Okay, so dia adalah elektron yang bergerak pantas. Maksudnya dalam reputan beta, dia akan menghasilkan satu elektron. Okay, dia elektron ni dia tak stabil dan terurai kepada satu proton dan juga satu elektron. Okay, selepas reputan beta, nombor proton bagi nukleus menjadi Z tambah 1. Kat sini, proton dekat sini, Z tambah 1. Dan nombor nukleon A tak berubah. Okay, so kalau awak nampak satu persamaan, okay, dekat sini, bila awak tengok nombor nukleon dia tak berubah, tapi nombor proton dia berubah, okay, tambah 1 ni sebab dia ada elektron kat sini 1 kan, so dia seimbang lah. 12 tambah tolak 1 dapat 11. Okay, so dia kena seimbang atas bawah lah. Selepas anak panah, semua ni total dekat atas, nukleon yang total dekat bawah mesti sama dengan induk dia. Okay, so yang ni untuk reputan beta. Okay, contoh dia ni lah, natrium menjadi magnesium tambah dengan elektron. Ingat beta adalah elektron. Okay, kemudian kita tengok yang seterusnya adalah gamma. Macam nak next ni. Okay, reputan gamma. Okay, sinar gamma ialah sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Okay, dalam reputan gamma, suatu nukleus radioaktif yang tidak stabil membebaskan tenaga lebihannya untuk menjadi lebih stabil. Okey, gamma dia special. Sebab apa? Sebab dia punya nukleon dengan proton, bila dia nak stabil, dia tak berubah. Tetapi, dia bezanya adalah ada satu sinaran gamma kat sini. Kalau tengok kat sini, kobalt ni, still lagi kobalt kan? 60 nukleon, 27 proton. Tapi dia ada sinaran gamma dekat hujungnya.
Okay, so ini adalah untuk reputan gamma. Untuk ketiga-tiga reputan ni, dalam tajuk sinaran sinaran radioaktif ni, awak kena tahu yang mana beta, yang mana alpha, yang mana gamma. Okay, so dia ada tiga lah, alpha, beta dengan gamma. Ingat, alpha dia hasilkan apa tadi? Helium. Kalau beta, elektron. Kalau gamma, sinar gamma lah. Okay, yang ni ada soalan tak? Biasanya kalau dalam soalan, dia kadang-kadang dia kosongkan nilai nukleon atau proton, dia bagi salah satulah, sama ada nak bagi nukleus anak ataupun nukleus induk. So awak kena seimbangkan lah. So bila awak nak seimbangkan, bila awak dapat tahu dekat tepi ni, okay, ni macam gamma senang lah, sebab kita memang tak ada apa-apa nombor kan. Kalau macam beta, okay, dia ada -1 dengan kosong. Awak tengok je atas ni tak berubah, bawah berubah, okey, tahu dah itu adalah beta. Kalau alpha, dia nak seimbangkan dengan helium, 4 nukleon, 2 proton. Okey, ada soalan tak? Yang ni faham? Boleh faham tak? Okey, kita teruskan je lah. Kita buat cepat sikit. Okey, lepas awak tahu untuk sinar radioaktif ni, kita akan tengok pula separuh hayat. Tapi sebelum tu, dalam reputan radioaktif, dia tak semestinya satu sinaran je. Dia mungkin boleh lebih daripada satu. Contohnya, uranium 234 boleh memancarkan zarah alfa dengan sinar gamma. Maksudnya dia boleh bergabung lebih daripada satu sinaran radioaktif. Okay, contohnya ni uranium 234. Okay, kalau dekat persamaan reputan dia ada menjadi 230 ni tambah dengan yang ni, kita tahu tadi alfa kan, sebab dia menghasilkan helium 42. Tapi dalam masa sama dia pun menghasilkan sinar gamma. So dia ada dua lah, alfa dan juga gamma. So kita boleh ringkaskan uranium menjadi TH ni, dia ada alfa dan juga gamma. Maksudnya dekat sini nak bagi tahu tak semestinya satu unsur tu boleh reput sekali saja. Maksudnya dia boleh juga lebih daripada satu sinaran radioaktif. Macam yang uranium ni dia ada alfa ada, gamma ada. Okay, ingat, untuk reputan radioaktif ni dia nak jadi tujuan dia adalah untuk menjadi lebih stabil. Okey, seterusnya kita akan tengok separuh hayat ataupun T1/2, setengah lah. Okey, maksud separuh hayat ni adalah masa yang diambil. Ingat, separuh hayat ni merujuk kepada masa, hari, tahun, minit, saat. Ingat, kalau dia tanya berapakah separuh hayat, rujuk kepada masa. Masa apa? Masa untuk separuh daripada bilangan asal nukleus radioaktif bagi suatu sampel radioaktif tu dia mereput. Maksudnya dia menjadi separuh daripada nilai asal. Okay, dia juga boleh merujuk kepada aktiviti ataupun jisim yang berubah. So tengoklah dia punya pengurangan tu, dia dalam soalan dia bagi dari segi apa. Kadang-kadang dia bagi pada aktiviti, okay, kadang-kadang dia bagi pada jisim. Okay, ada yang nak masuk. Macam nak keluar. Sekejap ya. Smart Kid Education. Siapa ni? Okey, kita sambung untuk separuh hayat tadi. Ingat, dia menjadi separuh. Okey, contohlah kalau nukleus asal dia 100. Okey, so dia nakkan separuh hayat tu adalah masa untuk 100 tu menjadi 50. Dia mesti separuh daripada nilai asal. Tu dia punya keyword dia lah. Okey, contohnya dalam gambar rajah ni, dia rujukkan kepada uranium 238, nombor proton dia 92, untuk menjadi last kali dia nak jadi plumbum 20682, iaitu bentuk yang lebih stabil. Okay, cuba awak tengok dekat separuh hayat dia ni. Dia ada macam tadi kan, dia boleh jadi lebih daripada satu sinaran radioaktif. So dalam ni dah lengkap, ada alfa ada beta ada beta gamma ada. Cuma saya nak highlightkan tentang separuh hayat dia. Dia kadang-kadang ada yang terlampau lama ataupun ada yang terlampau sekejap. Contoh macam ni, daripada uranium ni dari TH tadi tu 45 darab 10/9 tahun. Lama kan? Contoh yang mana yang sikit kalau tengok kat sini. Ni ada daripada plutonium kepada plumbum ni, dia nak
1.64 darab 10 negatif 4 saat. Dia dalam saat. So separuh hayat ni dia tak semestinya cepat, tak semestinya lambat, bergantung kepada dia berubah kepada nukleus anak yang mana. Okay, dia berubah separuh tu, separuh hayat dia tu bergantung kepada unsur tu lah. Dia tak semestinya sama. Okay, cuma yang penting keyword dekat sini adalah separuh daripada nilai asal. Okay, kita tengok contoh lah, senang. Okay, untuk kita buat penyelesaian ataupun untuk kita tahu separuh hayat ataupun apa dia punya separuh hayat tu, kita boleh susun dalam bentuk siri kereputan radioaktif. Okay, dalam siri reputan radioaktif ni, NO ni adalah bilangan asal. Okay, N tu bilangan, O tu adalah pada waktu kosong, maknanya tak ada apa-apa berlaku. Okay, kemudian dia ada jadi separuh hayat. T setengah ni adalah separuh hayat. So maksudnya pada waktu itu nilai sekarang dah bahagi 2. Lepas tu dia separuh lagi, jadi nilai dia bahagi 4 lah. Jadi separuh lagi. Sebab separuh hayat dia mereput ni, dia akan sentiasa mereput. So dia ada separuh hayat, separuh hayat, separuh hayat dan seterusnya lah. So kita half life dia. Okay, so bila kita susun dalam satu siri, kita akan dapat lah kalau yang tengok yang ni ada berapa separuh hayat, 1, 2, 3, 4 kan, dan seterusnya sampai ni lah. Dan kita dapat satu formula ini, iaitu separuh hayat 1/2 kuasa N ni adalah bilangan separuh hayat, NO ni adalah nilai asal nukleus radioaktif. Okey, kita tengok seterusnya. Cuma awak kena ingatlah, separuh hayat tu adalah separuh daripada nilai asal. Berapa masa dia bila nak menjadi separuh daripada nilai asal. Okey, kalau ada soalan, kita boleh buat sama ada kita nak susun dalam satu siri, ataupun kita boleh tengok graf lengkung reputan radioaktif. Graf lengkung reputan radioaktif ni biasanya kita tengok paksi Y dia adalah, contoh macam ni, nilai asal nukleus kan, N, bilangan dia, melawan masa. Biasanya paksi X dia adalah masa lah, T. Dekat N ni je yang kita sama ada bilangan ataupun aktiviti ataupun jumlah jisim lah. Okay, kalau tengok contoh yang A ni, mana pointer saya? Okay, laser lah. Okay, kalau tengok yang A ni, N kosong tadi adalah nilai asal pada waktu kosong. So yang ni adalah N kosong lah. Okay, dia akan dapat graf lengkung. Bila kita susun, dia akan dapat satu graf lengkung. So daripada graf lengkung ni sebenarnya kita boleh cari dia punya separuh hayat. Macam mana? Okay, contoh separuh hayat tu kita tahu dia adalah bilangan dia menjadi separuh daripada nilai asal. So contohlah kalau sini dia letak 100 kan, separuh dia adalah 50 kan. So akan cari adalah 50. Okay, awak pergikan dekat dia punya lengkung ni, pergi ke bawah, dia dapat T half dia berapa. Kat sini lah. So awak tahu lah nilai separuh hayat dia tu adalah pada masa yang ke berapa kat bawah ni. Okay, kalau tengok graf yang B ni, bila ada dua graf lengkung, yang ni dia nak menunjukkan graf mana yang mempunyai kadar reputan yang paling tinggi. Okay, kalau tengok dekat sini, yang orange ni adalah kadar reputan yang lagi tinggi berbanding dengan yang hijau ni. So kalau lah ada soalan, biasanya soalan objektif, dia nak awak cari yang manakah kadar reputan dia yang paling tinggi. Okay, awak akan tengok yang lebih ke dalam, okay, yang menghadap ke paksi titik pertemuan paksi X dan paksi Y ni lah. Macam yang ni orange kan. Okay, so yang hijau ni kurang sikit daripada yang orange. Okay, alright, kita tengok contoh soalan untuk tajuk separuh hayat. Okay, contoh dia, ini ada dalam buku teks, saya cuma keluarkan saja, cuma kita nak bincangkan saja. Okay, satu sampel bahan radioaktif yang disimpan dalam makmal mempunyai keaktifan awal 480 saat negatif 1 lah per saat lah, 480 keaktifan dalam masa 1 saat. Okay, 480 S negatif 1 ni, ini kita kira sebagai aktiviti lah ataupun keaktifan dia. So kita boleh dapatlah dia punya keaktifan dia 480 jika separuh hayatnya adalah 6 minit. So awak tahulah
dia nak bertukar menjadi separuh nilai ni mengambil masa 6 minit. So dia nak tahu berapa keaktifan selepas 30 minit. Okay, boleh buat tak yang ni? Clue dia adalah half life dia, T separuh dia, T1/2 dia adalah 6 minit. Okey, kita dah tahu keaktifan bahan radioaktif dia nak dalam masa 30 minit. Okey, keaktifan awal yang kita dah tahu A0 dia adalah 480. Okey. Boleh dengar tak? Tiba-tiba berhenti je. Sekejap Okey, keaktifan awal yang ni kita ambil daripada soalan A0. Tadi kan saya kata dia boleh jadi aktiviti, boleh jadi bilangan nukleus ataupun boleh jadi jisim lah. Okey, so A0 dia adalah 480. Maksudnya pada masa kosong dia adalah 480 per saat. Okey, keaktifan akhir ni dapat daripada mana? Daripada yang kita tengok rumus siri keaktifan tadi. Tapi sebenarnya kalau awak tengok dekat soalan ni, kalau kita fikir logik pun kita dah boleh kira dah. Okey, kenapa? Sebab dia kata separuh hayat dia adalah 6 minit kan. Maksudnya 480 ni nak jadi separuh. Separuh berapa daripada 480? 240 kan. Adalah 6 minit. So dia nak dalam masa 30 minit berapakah nilai akhir dia? Okey, so dalam masa 30 minit kalau kita bahagikan kepada 6 minit, separuh hayat dia, berapa kali separuh hayat yang ada? So kita bahagikanlah 30 minit bahagi 6 dapat 5 kali separuh hayat. Okey, kita boleh guna siri reputan tadi. Maksud kita buat 5 kali. 480 kali pertama, selepas 6 minit dapat 240. Sampailah 5 kali reputan tu, last kali berapa dia punya dapat. Ataupun awak boleh masuk terus dalam rumus ni. A sama dengan 1/2 N kan tadi. Ni dapat daripada mana? Daripada yang kita susun siri reputan tadi. Darabkan dengan A0 ataupun N0. Dalam kes ni aktiviti lah, kita guna A0 kan. So awak dapat 1/2 kuasa 5. Kenapa 5? Sebab dia 5 separuh hayat. Mana dapat 5? Kita dah bahagikan 30 bahagi 6 tadi, dapat 5 separuh hayat. Okay, darabkan dengan aktiviti asal dia 480, keaktifan dia dapatlah 15 per saat. So ini adalah dia punya nilai keaktifan pada 30 minit. Ingat, kita boleh guna cara ni, masukkan dalam rumus A sama dengan 1/2 N A0. Ataupun A ni boleh tukar dengan N nukleus tadi kan, ataupun jisim pun boleh jugalah. Okey, so itu kalau kita masuk dalam rumus. Boleh tak kalau kita nak buat dalam bentuk siri reputan? Boleh juga. Okey, kita kira dulu 30 tadi bahagi 6 dapat 5 kali kan. Okey, so selepas 6 minit akan berkurang separuh, iaitu 240. Dan seterusnya sehingga cukup 30 minit. Maksudnya dia ada, kalau kita nak kira pun kita buatlah 1, 1, 1, 6 minit, 6 minit, 6 minit sampai cukup 30 minit. So nak cukup 30 minit dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 6 minit barulah cukup 30 minit. So kita buat salah satu. 480 separuh hayat yang pertama dapat 240. Separuh hayat yang kedua bahagi 2 lah, 240 bagi 2 dapat 120. So ini minit yang kedua. Separuh hayat yang kedua. Separuh hayat yang ketiga pula, sebab kita nak 5 kan. 120 bahagi 2 dapat 60. So separuh hayat yang keempat, bahagi lagi 2 dapat 30. Separuh hayat yang kelima dapat 15. Dah siap ke belum? Dah. Sebab apa? Kita dah dapat 5 kali separuh hayat. Kenapa nak 5 kali separuh hayat? Sebab dia adalah 30 minit yang dia nak dalam soalan. Okay, so dapat 15 second negatif 1. Okay, so soalan dia boleh juga macam ni. Ataupun awak terus masuk dalam nilai formula A sama dengan dalam kurungan 1/2 N kuasa N darabkan dengan nilai asal. Okay, ini adalah untuk separuh hayat. Ada soalan tak? Boleh faham tak setakat ni untuk separuh hayat? Ada soalan? So separuh hayat ni soalan kalau fizik nuklear, dia antara soalan yang famous. Yang ni antara soalan yang famous. So kalau awak dapat separuh hayat, awak boleh guna cara tadi. Ada rumus tadi kan, A sama dengan 1/2 kuasa N darab dengan nilai asal. Ataupun awak boleh cari guna
siri siri perebutan ni, susun je satu. Ataupun awak boleh guna graf. Kadang-kadang dia bagi graf. So awak boleh guna graf ataupun gambar rajah. Okay, awak akan tengok daripada graf tu awak boleh cari dia punya separuh hayat. Ataupun kalau dia nakkan nilai half-life tu, terbalikkan daripada masa awak unjurkan kepada graf, pergi ke nilai paksi Y tu. Okay, boleh Okay, kalaulah yang ini dia kata selepas 30 minit kan. Kalaulah dia kata sebelum 30 minit, awak guna cara yang sama tapi ke belakang kan. Yang ni dia ke depan kan. So dia makin berkurang. Kalau dia kata sebelum 30 minit, awak maksudnya dia menilai dia akan semakin bertambah lah. Dia akan ke belakang. Okay, kita tengok pula soalan yang kedua. Okay. Nisbah bilangan nukleus argon 40 kepada helium 40 dalam satu sampel batu-batuan dari gunung berapi adalah 3:1. Semasa pembentukan awal batu-batuan, tiada sebarang unsur argon yang terperangkap di dalamnya. Maksud dia, pada pembukaan awal, argon tu tak ada lagi. So, ni kiranya dia adalah pada waktu T sama dengan kosong lah. Okay. Jika helium 40 mereput kepada argon 40 dengan separuh hayat 1250 juta tahun, anggarkan usia batu-batuan tersebut. Dia boleh anggarkan usia. Itulah salah satu kegunaan separuh hayat ni. Sebab dia boleh tentukan nilai usia satu bahan tu. Okay, kita tengok. Yang ni dia buat dalam bentuk jadual. Okay, yang ni senanglah nampak sebab dia buat dalam bentuk jadual kan. Okay, separuh hayat. Bilangan nukleus helium yang belum mereput pada keadaan asal N0 lah. Okay, bila separuh hayat dia 1/2 daripada nilai asal. Lepas tu next separuh hayat yang kedua 1/4 dan seterusnya. Okay, untuk argon pula, bila N0 pada waktu T sama 0 tadi, dia tak ada bentuk lagi. Okay, sebab dia dah bagi tahu dah pada pembentukan awal tak ada argon. Tapi bila masa dia dah ada separuh hayat, okay, dia akan jadi separuh daripada nilai asal lah. Sebab apa? Daripada nilai asal dia jadi separuh kan. So separuh lagi tu dia dah bertukar kepada argon. Okay, tinggal lagi separuh yang belum bertukar. Dia macam tu lah. So nisbah antara argon dengan helium pada T separuh ni, separuh hayat ni, dia jadi 1:1 lah. Kan, sebabnya separuh untuk argon, separuh untuk nukleus. Okay, ingat soalan dia tadi, dia nak anggarkan usia batu-batuan tersebut dengan anggaran separuh hayat bagi kes ni adalah 1250 juta tahun. Okay, kita tengok pula kalau yang seterusnya. Separuh hayat yang kedua untuk argon tadi, dia dah jadi 3/4 daripada asal. Okay, so maksudnya argon tu dah jadi 3, tinggal lagi nisbah dia kepada helium jadi 1. So dia takkan 3:1. Okay, so sekarang ni dia nak menjadi 3:1. Dia mengambil 2 kali separuh hayat kat sini kan. So 2 kali. Kita nak teruskan tak untuk buat yang ketiga? Tak. Sebab apa? Dia dah bagi tahu nisbah dia 3:1. So soalan tu dia nak sampai 3:1 je. Okay, sebab sampel tu 3:1. So bila kita dah tahu berapa kali separuh hayat tu, kita tahulah usia batu tu berapa. Sebab satu separuh hayat ni 1250 juta. So kalau 2 separuh hayat, awak darabkan saja 2, dapat 2500 juta tahun. Okay, yang ni dia pening tak? Saya rasa ni simple je. Maksudnya sekarang awak kena ikut dia punya spesifikasi ni. Dia dah bagi tahu dia nakkan sampel tu 3:1. So argon mesti jadi 3. Maksudnya daripada keadaan asal dia dah mereput sampai argon tu jadi 3 kali. Okay, yang tinggal hanyalah 1 untuk helium tu lah. So bila nak jadi 3:1 ni, dia memerlukan 2 kali separuh hayat. So darabkan je lah 2. Sebab 1 separuh hayat 1250 juta tahun, 2 separuh hayat darab 2 dapat 2500 juta tahun. Okay, ni boleh? Boleh tak ni? Boleh faham? Okey tak setakat ni? Boleh kan? Saya cepat tak apa kan? Okey, seterusnya kita tengok. Saya rasa ada soalan lagi satu.
Tak boleh next ni. Okey, latihan. Okay, ni saya bagi masa 3 minit. Okay, awak tengok jadual 6.4 menunjukkan rekod keaktifan satu sampel radioaktif yang disimpan di dalam makman. Okay, keaktifan dia 10 Januari 2020 1520. Bila 20 Januari 2020 380. Bila 30 Januari 2020 95. Dia nak tentukan separuh hayat sampel radioaktif tersebut. Okay, ingat dia kata separuh hayat. Kalau separuh hayat maksudnya dia akan berkurang sebanyak berapa? Separuh kan daripada nilai asal. Nilai asal dia 1520. So nak dapatkan separuh hayat tu, berapakah masa yang dia ambil? Ingat separuh hayat tu dalam terms dia adalah time. Kemudian yang kedua, dia nak suruh awak lakarkan graf lengkung reputan radioaktif untuk sampel tersebut. So ni awak plot graf je lah. Okay, awak plot graf. Maksudnya aktiviti dia, AO dia adalah 1520. Okay. Lepas tu okay, awak boleh buat graf Y melawan X dia tu. X tu adalah masa lah. Okay, awak boleh tengok dia ada 10 Januari, 20 Januari dengan 30 Januari. Ni boleh jadi sebagai tarikh ni adalah paksi X, keaktifan ni adalah paksi Y. Boleh cuba. Sebelum kita bincang, saya bagi masa 3 minit. Boleh? Ingat, kalau dia nak suruh cari separuh hayat, jawapan akhir tu mestilah dalam bentuk masa. Tak salah hari ke, minit ke, saat ke, tahun ke. Kalau siapa yang dah dapat boleh sama ada nak bagi tahu jawapan, boleh buka mikrofon ataupun awak boleh ni lah, letak kat message chat. Boleh guna chat box Okay, Dayah try 4 ke jawapannya. Okay, nanti kita akan tengok. Agak-agak dia punya separuh hayat dia dalam unit apa? Hari ke, bulan ke, minit ke, saat? Satu 520 nak jadi separuh, bahagi je 2. Kuatnya budak tu nangis. Okay, ada yang dah dapat jawapan? Okay, Dayah tadi jawab 4. Kalau ada yang dah buat draft graf kan, boleh lah. Okay, macam nak tunjuk Okay, simpan nanti. Esok Cikgu Saban tak ada. Mungkin saya ambil kelas awak untuk relief. Kemudian hari Selasa Cikgu Ku tak ada. Saya ambil untuk early bird. Dan awak punya bengkel pun hari Selasa Sebelum ni saya bagi tahu hari Rabu kan. Saya dah tukar sebab hari Rabu ada yang pergi pameran. So saya tukar hari Selasa lah, pukul 2 sampai pukul 4. Boleh Ada masalah tak? Kalau ada masalah awak boleh PM saya lah. Okey, kita tengok jawapan Okey. Okey, jawapan dia adalah 5 hari. Okey, Dayah, 5 hari. Okey, 4 separuh hayat. Dia 4 separuh hayat tu, mungkin tadi Dayah awak nak bagi tahu 4 separuh hayat kan. 4 kali separuh hayat 20 hari. So separuh hayat 5 hari.
Okay, 1520 bahagi 95 tadi. Tadi ni awak akan dapat 16. Okay. Okay, so 16 ni adalah 2 kuasa 4. Maksudnya dia berganda atau berkurang tu sebanyak 4 kali. 4 separuh hayat sama dengan 20 hari. Separuh hayat dia adalah 5 hari. Okay, untuk graf, awak boleh plotkan graf Y mewakili keaktifan dia, AO tadi. So 1520, dia ada 380, dia ada 95. So tadi awak dah plot dah 10 hari. 10 hari tu untuk 380, 20 hari ni adalah untuk 95. Tengok kepada jadual tadi. Okay, 10 antara 10 hingga 20, 10 hari. 20 hingga ni pun 10 hari lagi lah. So daripada 10 ke 30 Januari ni adalah 20 hari. Okay, alright. Ini adalah graf lengkung lah. Kalau lah dia suruh cari separuh hayat, awak boleh cari kat sini lah. Separuh hayat dia 5 hari kan. So ambil kat sini, contohlah kalau ada skala kat sini 5, awak tarik ke atas. Okay, awak pergi dekat Y, berapa nilai dekat Y. Awak boleh buat unjuran macam tu. Sebab ada soalan dia gunakan graf, so awak boleh buat unjuran daripada graf. Okay, boleh? So jawapan dia 5 hari untuk separuh hayat, dan graf dia adalah bentuk keaktifan melawan masa, iaitu hari. So awak letak je, plot je graf yang maklumat diberi tu, 1520, 380 dengan 95. Cuma awak kena cari dia punya hari kat bawah ni. Dia dah bagi tarikh kan, so awak boleh carilah dia punya hari dia. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, seterusnya tajuk last adalah tenaga nuklear. Okay, tenaga nuklear ni adalah tenaga atom yang dibebaskan semasa tindak balas nuklear seperti reputan radioaktif, pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okay, tadi kita dah belajar tentang reputan radioaktif. Maksudnya semasa berlaku reputan radioaktif tu pun ada tenaga yang terhasil. Okay, kemudian selain daripada reputan radioaktif, pembelahan nukleus dan pelakuran nukleus pun menghasilkan tenaga yang banyak. So nanti kita akan tengok satu persatu untuk pembelahan nukleus dan juga pelakuran nukleus. Okay, sebab dua-dua ni pun menghasilkan tenaga yang banyak. Okay, kalau ditanya maksud tenaga nuklear tu maksud dia apa? Ingat, keywords dia tenaga atom. Okay, dibebaskan semasa tindak balas nuklear. Nuklear bukan nukleus. Kalau salah awak cakap tindak balas nukleus, tidak dikira. Dan juga dekat sini istilah dia pembelahan nukleus, pelakuran nukleus. Kalau awak salah tulis pembelahan nuklear, istilah tu salah, tak boleh dapat satu markah pun. Ataupun awak buat pelakuran nuklear, pun salah juga. Dia kena istilah yang betul. Tenaga nuklear, proses pembelahan nukleus, pelakuran nukleus. Boleh? Okay, kita pergi yang pertama, pembelahan nukleus. Okay, nama pun belah. Belah tu apa? Split kan? Okay, maksudnya pembelahan nukleus ni adalah tindak balas nuklear. Tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat dibelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dengan membebaskan tenaga yang banyak. Okay, so maksudnya daripada yang berat dia jadi ringan. Ni kalau nak senang ingat, pecah lah, dia pecah daripada yang besar berat kepada yang lebih ringan. So pembelahan ni dia pecah daripada berat kepada ringan. Okay, dia sebenarnya opposite meaning dengan pelakuran. Kita tengok seterusnya. Okay, ini adalah contoh pembelahan nukleus. Okay, pembelahan nukleus ni dia terjadi bila ada satu neutron, ingat neutron satu kosongan N, dibedil. Dibedil ni macam shoot lah, di shoot pada satu nukleus. Contoh kat sini dia gunakan uranium 235. Okay, bila dia dibedil, apa yang berlaku pada uranium ni, dia akan menghasilkan satu nukleus baru yang tidak stabil, iaitu uranium 236. Okay, uranium 236 ni dia jadi tak stabil.
So dia akan terpecah kepada krypton dengan juga barium. Okay, so nukleus atom barium bukan barium 141 dan krypton 92 serta 3 neutron dihasilkan, tenaga turut dibebaskan. Okay, maksud dia masa pembelahan nukleus bagi uranium ni, Hidayah, dibedil tu maksudnya dia di-shoot, dimasukkan ke dalam unsur ataupun atom uranium tu. Shoot, tembak. Dia macam tembak lah, maksudnya satu unsur uranium tu 235 tu dimasukkan neutron ke dalam dia. So tu dipanggil dibedil ataupun ditembak lah, shoot. So bila dia ditembak, apa yang berlaku? Uranium tadi dia jadi tak stabil. Kenapa? Sebab N ni, nampak tak atas dia tu ada satu kan, kosong nukleon dia kan. So dia menyebabkan uranium jadi 236. Mana datang 236? Sebab neutron tu dah dibedil. Satu daripada nukleon ni, nutrien ni, dia menambahkan nombor nukleon pada uranium ni, menjadikan dia tak stabil. So bila dia tak stabil, dia akan terpecah dua kepada dua unsur baru atau atom baru, iaitu krypton dengan barium. Krypton 9236 dia punya proton, barium 141 nukleon 56 dia punya proton. Dan juga dalam masa yang sama, dia hasilkan pula 3 lagi neutron yang baru. So dia ada dua atom baru, krypton dengan barium. Dalam masa sama dia menghasilkan 3 lagi neutron. Okay, so ini adalah pembelahan nukleus. Bila masa dia berlaku pembelahan ni, tenaga yang banyak dihasilkan. Yang inilah tenaga nuklear tu yang terhasil. Maksudnya daripada bedilan tu, dia akan menghasilkan dua atom yang baru yang stabil. Okay, kemudian dia ada 3 neutron. Okay, kat sini. So dia punya persamaan dia macam bawah ni. Okay, uranium 23592 ni, dia ditambah dengan 1 neutron, dia jadi tak stabil kan, jadi 23692. Ingat, bila suatu atom tu tak stabil, dia akan cuba menjadi stabil. Yang inilah kita panggil radioaktif tadi. So dia akan pecahkan kepada barium dan juga krypton dan 3 neutron. Kalau awak kira persamaan ni, dia akan sama atas dan bawah. Yang ni yang soalan biasa keluar yang ni. Awak kena tengok bawah dia ni mesti sama. Kalau awak kira satu persatu, 141 tambah 92 tambah 3 kali 1 ke atas, 3 lah kan. So dapat 236. Sama tak dengan ini? Sama kan? So 56 tambah 36 tambah 3 dapat kosong kan. So 56 tambah 36 dapat 92. Sama dengan ni, dah seimbang. So ni persamaan dia, contoh dia. Okay, kalau awak tengok dekat dia punya persamaan ni, hasil akhir dia ada lagi 3 neutron yang terhasil. Okay, so kalau ikut logik, neutron dah terhasil lagi 3. Awak rasa adakah proses yang sama ni akan jadi balik? Sebab kalau dalam satu molekul uranium tu banyak atom kan. So maksudnya atom 23592 uranium ni, dalam satu molekul tu dia ada banyak lagi. Satu jadi bedil, dia menghasilkan lagi 3 neutron. So 3 neutron ni, ada kemungkinan tak dia akan shoot pula uranium yang masih lagi belum dibedil? Mesti akan ada kemungkinan kan. So dia akan sentiasa berulang. Yang ini yang kita panggil sebagai tindak balas rantai ataupun chain reaction. Daripada chain reaction inilah menghasilkan tenaga nuklear, yang mana kita boleh buat reaktor tenaga nuklear tu untuk menghasilkan elektrik. Nanti kita akan tengok last sekali nanti dalam tajuk penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okay, so ni pembelahan nukleus. Daripada satu nukleus yang berat, dia akan jadi dia akan jadi 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan. Macam ini dia jadi krypton dengan barium. Okay, boleh? Okay, kalau pelakuran dia terbalik pula. Dia terbalik sebab apa? Nukleus yang kecil dan ringan pula dia combine untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan tenaga yang banyak. Okay, tindak balas ni berlaku pada keadaan suhu dan tekanan yang tinggi.
contoh yang paling biasa ditanya ataupun dibagi adalah sun ataupun matahari ni. So di matahari ni sebenarnya berlakunya proses pelakuran nukleus. Sebab itulah bila dia ada pelakuran nukleus ni, iaitu percantuman deuterium dengan tritium. Clue dia ataupun keyword dia adalah deuterium dan juga tritium. Dia akan menghasilkan ni alpha ni, helium, gas helium dan juga neutron tambah tenaga. So sebab itulah kita nampak cahaya matahari dan juga haba daripada matahari tu sebenarnya dia adalah terhasil daripada tenaga yang dikeluarkan dari proses pelakuran nukleus ni. So yang kita dapat dekat bumi tu, haba dan cahaya, sebenarnya itu adalah hasil tenaga yang dihasilkan daripada proses pelakuran di matahari. Dia matahari ni dia ada deuterium dan tritium, iaitu hidrogen kan, H ni, tapi yang tak stabil. Hidrogen stabil satu-satu kan, nukleon dia ada satu, dia punya proton pun satu. Tapi yang ni dia tak stabil. So bila dia combine, dia akan jadi helium, ada tenaga dan juga neutron. Okay, ingat contoh dia adalah matahari. Kalau dia kata apakah proses pelakuran nukleus, antara contohnya adalah proses yang berlaku di matahari. So dia memerlukan keadaan yang tinggi, suhu yang tinggi dan juga tekanan yang tinggi. Okey, yang ni adalah cacat jisim. Cacat jisim ni bermaksud ada kekurangan jisim apabila berlaku perebutan radioaktif. Okey, jumlah jisim selepas rebutan radioaktif adalah sentiasa berkurang daripada jumlah jisim sebelum rebutan radioaktif. Betul lah, sebab apa? Jisim asal dia mesti dia akan berkurang daripada jisim asal lah. So bila kehilangan jisim ni, iaitu kita panggil sebagai cacat jisim. Simbol dia adalah M kecil. Okay, so cacat jisim ni apa maksudnya? Kalau dia tanya, adalah perubahan ataupun pengurangan ataupun kehilangan jisim semasa berlakunya proses rebutan radioaktif. Cacat tu maksudnya ada kekurangan kan. So cacat jisim tu adalah kehilangan jisim apabila berlaku rebutan radioaktif. Okay, dalam gambar ni adalah contoh cacat jisim yang berlaku lah. Yang ini adalah sebenarnya adalah tindak balas apa? Pembelahan nukleus tadi kan. Okay, di mana satu neutron dibedil ataupun di-shoot ataupun ditembak kepada satu unsur atom uranium. Tengok dia punya jumlah jisim sebelum tindak balas adalah 236.05259 UJA. Ini adalah unit untuk jisim ni lah. Bila dia dah berlaku proses pembelahan kat sini, jumlah jisim dia berkurang menjadi 235.86653. Okay, so dia punya cacat jisim tu adalah beza antara jumlah jisim asal dengan jumlah jisim akhir kat sini. So dia punya beza tu adalah nilai kepada cacat jisim. Maksudnya cacat jisim ni adalah berapa banyak beza ataupun kehilangan jisim daripada jisim asal. So cacat jisim ni senangnya lah, dia adalah beza antara jisim asal dengan jisim selepas tindak balas. Biasanya kita tolak je lah, sebab nilai asal mesti lebih besar daripada nilai akhir, sebab dia akan berlaku perubahan ataupun kehilangan jisim. Jadi boleh cacat jisim? Cikgu, cacat jisim tu berlaku dekat nuclear fission juga? Semua jenis rebutan radioaktif. So kalau fusion pun sama? apa dia? Kalau nuclear fusion pun sama? Sama lah. Maksudnya bila mana ada rebutan radioaktif, dia akan berkurang jisim. So cacat jisim ni akan maksudnya dihilang jisim lah. Kalau kita ikut logik pun, bila ada sesuatu tindak balas, dia akan berlaku sedikit kehilangan lah. Cuma kalau macam yang ni, awak just fokus dekat sini. Contoh dia dekat sini lah, pembelahan ni. Biasa kalau dia kata cacat jisim dalam soalan, maksudnya memang ada perubahan jisim yang berlaku. So kalau dia kata ada cacat jisim, mesti awak kena cari nilai asal jisim dia berapa, tolak dengan nilai akhir. Ataupun dia bagi cacat jisim, dia nak suruh awak cari nilai asal. Boleh? Boleh Tika? Boleh cikgu. Okey, kita tengok yang seterusnya.
stop lah. Okey, ini sebenarnya adalah tenaga ni. Ni adalah tenaga nuklear. Okey, untuk kira tenaga nuklear, dia ada satu formula iaitu E sama dengan mc square. mc square. E itu adalah jumlah tenaga yang dibebaskan. M tu yang tadi, cacat jisim tadi. C tu adalah laju cahaya dalam vacuum. Boleh dengar tak? Okey. C tu constant 1.66. C tu adalah 3.8 darab 10 1 UJA sama dengan 1.66 darab 10 negatif 27 kg. Ini pun adalah constant. Kenapa ada 1 UJA ni? Sebab nanti kita nak kira cacat jisim. Sebab cacat jisim kita kena kira dalam unit kilogram. Okay? Bukan dalam unit UJA. Macam tadi kan, kalau tengok kat sini, dia ada bagi dalam 236.05259 kan. So awak kena tukar kepada kilogram. Macam nak tukar kepada kilogram? Awak darab je lah dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. Dapatlah dalam unit kilogram. Sebab kalau awak nak kira tenaga dalam rumus ni, E sama dengan mc square ni, mesti M dia dalam kilogram. C tu adalah constant. Okay, kita tengok contoh. Dia bagi persamaan di bawah menunjukkan radium 226 mereput menjadi radon 222 dengan memancarkan zarah alfa. Okey, ingat alfa tadi adalah helium lah. Okey, diberi jisim 226 radium ni, dia bagi dah ni radium ni 226.54 UJA. Jisim radon 22.018 dan jisim helium adalah 4.003 UJA. Dia nak hitungkan tenaga nuklear yang dibebaskan. 1 UJA ni dia dah bagi dah constant, dan laju dalam vacuum C ni pun dia adalah constant. So ingat dia 3 darab 10 kuasa 8. Unit dia hal laju lah, ms-1. Okay, so dia nak kira tadi apa soalan dia? Hitungkan tenaga nuklear. Okay, kalau tenaga nuklear maksudnya dia suruh cari apa? E ke, M ke ataupun C? Okay, kalau dalam rumus ni, apa dia punya tenaga? Adalah E. So awak nak cari E. Bila awak nak cari E, awak mesti tahu M, cacat jisim. Awak mesti tahu C. C tak perlu carilah, C constant kan. So masukkan je lah nilai. Dan M tu ingat, mesti darabkan dengan 1.66 darab 10 negatif 27. Kalau nilai dia tu dia buat dalam unit UJA. Sebab kita punya jisim mesti dalam kilogram. So dalam soalan kita dah dapat jisim untuk radium 226.54, jisim untuk radon 222.018. Kalau tengok kat sini pun okay, awak dah dapat tahu dah dia ada cacat jisim, iaitu kehilangan jisim kan. Sebab dia daripada radium bertukar kepada radon, tapi dia tambahlah dengan helium. Okay, so dia dah berubah ataupun dah hilang jisim kat situ. Okay, laju cahaya constant 3 darab 10 kuasa 8. 1.66 ni darab 10 kuasa 7 ni adalah untuk awak tukarkan kepada nilai kilogram. Okay, so tenaga yang dibebaskan, gunalah rumus E sama dengan mc square. Ini kena ingat lah. So awak ada berapa rumus dalam ni? Tadi separuh hayat kan. Yang ni cacat jisim. Lepas tu yang mula tadi, separuh hayat tadi ada A sama dengan 1/2 kuasa N darab dengan A theta, A kosong. Okay, so tak banyak rumus pun dalam tajuk ni. So tukar siap-siap. Awak akan tolak jisim asal bagi radium, tolakkan dengan hasil tindak balas. Tapi sebab dia ada dua bahan, dia ada radon dan juga helium, tambahlah dua-dua. Sebab ni dikira jisim total untuk selepas tindak balas. So akan dapat 0.519 UJA, tukar kepada kilogram, darab je dengan 1.66 darab 10 kuasa negatif 27. So dapatlah cacat jisim M dia 8.6154 darab 10 kuasa negatif 28 kg. Masuk je nilai. C tak payah pening, memang nilai dia tak berubah. So darabkan
Awak tekan kalkulator, ingat C tadi kuasa 2 siap-siap. Dah dapat tu, awak akan dapat 7.75 darab 10 negatif 11 Joule. Sebab tenaga dalam unit Joule. Unit kalau tak tulis, salah. Sebelum ni saya terima je kan. Selepas ni untuk percubaan dan seterusnya, unit tak tulis, salah. So rugi je lah awak buat pengiraan. Awak dapat 1 je untuk pengiraan, maka akhir, jawapan akhir tak diterima. Okay, ingat unit E, unit dia Joule. Cacat jisim mesti dalam kilogram. Hal laju tadi dalam meter square, meter saat, meter per second. Contoh pertama boleh? Ada soalan? Kita dah pukul 9, sekejap lagi, sikit lagi. Ada soalan tak? Boleh faham? Faham. Okey, kita terus contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua sebenarnya dia sama je. Okey, kita tengok yang ni. Matahari merupakan sumber tenaga. Okey, ni dia berbagi satu persamaan pelakuran nukleus yang berlaku di matahari lah. Okey, ni tadi deuterium, tritium menjadi helium, 1 neutron dan tenaga. Okey, dia nak hitungkan tenaga nuklear di dalam unit joule. Sama je macam tadi lah. So kita kena guna E sama dengan mc square. So kalaulah dia suruh kira tenaga, confirm kita kena cari cacat jisim. So cacat jisim dia yang mana? Ingat, dia mesti asal tolak hasil. So macam asal ni dia ada 2 atom kan. So combine lah, tambah dulu nilai dua-dua ni. So dia dah bagi siap-siap dekat sini. Jisim deuterium 2 ni 2.014, tambah je dengan 3.016. Ini asal. Kemudian tolakkan dengan apa hasil dia. Dia ada helium 4.003 tambah dengan neutron. Dia dah bagi kat sini kan 1.009. So tambahkan, dapatlah beza dia ataupun cacat jisim dia adalah 0.018 dalam unit UJA. Okey, tapi yang ni belum siap. Mesti tukar kepada kilogram. Darab je 1.66 darab 10 negatif 27 kilogram. Awak jangan risau dekat dalam senarai rumus laju cahaya dalam vacuum ni, constant ni dia ada bagi. Okey. Dan M dia adalah cacat jisim 2.988 darab 10 kilogram. Masuk je nilai. C dah constant, kuasa 2 kan. Darabkan dengan 2.988 darab 10 negatif 29, dapatlah 2.69 darab 10 negatif 12 Joule. Ingat, Joule adalah dia punya simbol ataupun unit bagi tenaga. Okay, kalau awak dapat jawapan dalam 4 ke 5 titik perpuluhan, okay, awak tukar kepada 2 titik perpuluhan sahaja. Okay, boleh? Okay, yang ni tajuk last lah. Okay, tajuk last untuk penjanaan elektrik daripada reaktor nuklear. Kalau awak belajar masa form 3, awak form 3 ke SSM dah kan. So salah satu punca penjanaan elektrik adalah melalui tenaga nuklear. Okay, reaktor nuklear. Okay, sebenarnya yang pentingnya adalah dalam reaktor ni. Konsep yang lain tu dia sama je lah. Okay, iaitu dalam reaktor ni adalah proses perebutan yang tadi tu. Dia ada 2 tadi kan. Pembelahan dengan pelakuran kan. Okey, yang ni kita akan tengok. Bila ada proses tu berlaku, tenaga yang dihasilkan tu dia akan menghasilkan suhu yang tinggi. Apa yang berlaku? Air ni yang dialirkan ni dia akan dipanaskan. Bila dia dipanaskan, dia akan makan steam, wap air. Wap air ni dia boleh bergerak. Okey, dia bergerak kepada turbin. Bila dia bergerak kepada turbin, turbin ni ada motor, dia akan turbin ni akan bergerak. Dalam masa yang sama dia akan menggerakkan penjana ni. Ingat tak penjana ni apa? Dalam dia ada magnet dan juga gegelung dawai. Yang ni adalah aruhan magnet yang menghasilkan elektrik. So konsep dia adalah aruhan magnet tu yang menghasilkan elektrik. Cuma di mana dia dapat sumber tenaga ni daripada tindak balas nukleus tadi. So dia punya konsep kat sini lah. Kalau macam kita kat Malaysia tak ada tenaga nuklear ni. So kita tak adalah reaktor nuklear. Yang ada adalah contohnya pembakaran bahan api fosil kan. Petroleum, gas asli dan arang batu. Dia tukar je. Kat sini tu dia tukar dekat reaktor ni.
dia tukarlah kepada arang batu, petroleum dan juga gas asli. Dia akan panaskan air jadi steam. Steam gerak turbin, geraklah penjana ni. Punya konsep sama, cuma sumber tenaga ni yang berbeza. Okey, kita akan tengok secara detail apa yang berlaku di reaktor. Sebab ada juga soalan yang dia tanya pasal reaktor. Okey, yang ni adalah proses secara detail lah. Yang pertama, so kat sini ada nombor kan. 1 dekat reaktor ni, 2 dekat pump air ni, 3 dekat yang steam ni, 4 dekat turbin, 5 dekat penjana. So ingat so kita tengok satu persatu. Pertama, pembelahan nukleus. Okey, yang apa yang digunakan adalah pembelahan nukleus. Ingat, pembelahan nukleus tu neutron ditembak ataupun dibedil. Okey, dia akan menjadikan krypton dengan apa tadi? Br tadi kan. Okey, so bila berlaku tindak balas berantai tadi, chain reaction tadi, dia akan menghasilkan tenaga dan juga haba. So haba tu yang digunakan untuk memanaskan air. So air tu dipump dan menyerap tenaga haba. So dia akan dididihkan menjadi steam. Steam akan menggerakkan turbin yang 4 ni. So turbin tu akan bergerak. Dalam masa yang sama, steam tu tadi dia akan terkondensasi, jadi balik air. So air yang sama dia akan putar balik untuk reaktor tadi. So dia tak guna banyak air lah. Sebab apa? Air yang sama dicycle. Okay, kemudian bila dah penjana tu digerakkan, okay, berlaku aruhan magnetik menghasilkan tenaga elektrik. Okay, so dia akan bekalkan. So kat sini dia akan pindahkan kepada stesen jana kuasa elektrik. Okay, ini adalah penjanaan elektrik. Apa yang berlaku dalam reaktor tu. Yang ini adalah chain reaction. Dalam bom atom tu yang kita tengok berlaku di Jepun tu, sebenarnya dia gunakan pembelahan nukleus ni. Okay, bila neutron tu bedil ataupun tembak pada uranium, dia akan jadi krypton dengan barium. Dia akan jadi 3 lagi neutron. So 3 neutron ni dia pergi mana? Dia pergi hentam pula uranium yang belum lagi dibedil. Sebab dalam molekul kan banyak atom kan. So dia bedil lagi 3. Lagi 3 ni hasilkan lagi 2 nukleus anak. Yang mana di setiap proses penghasilan 2 nukleus anak ada tenaga, ada juga 3 lagi neutron. So 3 lagi ni, 1 neutron bedil lagi 1 uranium. Sampailah dia berlaku berganda. So yang ni adalah chain reaction ataupun tindak balas berantai uranium 235. So bila dah sini ada tenaga, dekat sini tambah lagi 3 tenaga, dekat sini dia berganda lagi tenaga, dan tenaga itulah yang terlampau besar. Kalau tidak dikawal, dia akan jadi tenaga yang sangat besar, yang itu yang digunakan dalam bom atom. Tapi dalam nuclear reaction tadi, dalam nuclear reactor tadi, kalau dia terus berlaku, boleh meletup semua kan. So dia ada tindak balas kawalan. Kita tengok dia punya sistem dalam reaktor ni, dia ada tindak balas kawalan. Sebab bila dia tak dikawal, dia akan jadi tenaga terlampau besar, boleh meletup. Yang itu yang berlakunya letupan di Chernobyl. Tu sebab dia ada leaking ataupun kebocoran tenaga nuklear dalam tu. Apa yang dikawal adalah rod pengawal. Rod pengawal ni dekat sini. Dia guna rod uranium. Mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan. Ingat tadi, setiap kali pembelahan akan berlaku 3 lagi neutron kan. So rod pengawal ni yang akan mengawal neutron tu. Dia akan serap neutron yang berlebihan. Kenapa dia guna uranium? Kenapa dia guna rod uranium? Kalau kita belajar separuh hayat tadi, berapa lama uranium akan mereput kepada separuh hayat? Ingat lagi tak? Dia tadi. Mana tadi? Okay, so kenapa ni kan? Dia ambil masa yang lama. Tak ada kat sini. Dia ada bagi tahu. Mana uranium tu dia mengambil masa yang lama untuk dia reput. So bila lama masa yang diambil, so rod uranium tu boleh digunakan secara lamalah, dia tak mudah reput. So rod uranium ni kenapa digunakan? Salah satu sebab dia, sebab dia boleh tahan lama. Okay, sebab dia punya separuh hayat dia, pereputan dia adalah mengambil masa yang sangat lama. Okay, so rod uranium digunakan sebagai bahan api untuk menghasilkan tenaga nuklear melalui tindak balas pembelahan nukleus.
Okey, yang ni diperbuat daripada boron dan kadmium. Okey ni. Moderator. Okey, moderator ni dia memperlahankan neutron bergerak pantas supaya pembelahan nukleus boleh berlaku. Diperbuat daripada bahan seperti grafit ataupun air. Okey, so kalau dia tanya moderator ni, penenang ni, dia sama ada grafit ataupun air. Okey. Kemudian ciri-ciri keselamatan lain, dinding ni diperbuat daripada konkrit. Okey. Dan juga sebab apa? Sebab dia nak halang sinar radioaktif terlepas ke persekitaran. Dan air sebagai ejen penyejuk, menyerap tenaga haba daripada tindak balas berantai untuk penghasilan steam mengawal suhu reaktor. Okey, kalau awak perasan, loji nuklear ni dibuat berdekatan dengan sumber air. Sama ada dia buat kolam ataupun tasik buatan, ataupun dia buat dengan sumber air yang terdekat. Okey, contohnya laut, macam dekat Jepun. Sebab apa? Sebab air tu adalah sebagai ejen penyejuk. Satu tindak balas nuklear ni menghasilkan tenaga haba yang sangat tinggi. Sebab tu dia boleh panaskan air jadi steam dan menggerakkan turbin kan. So antara ciri keselamatan dia, dinding yang tebal daripada konkrit dan juga air sebagai ejen penyejuk. Okey, kemudian moderator tadi, penggunaan dia adalah untuk memperlahankan neutron supaya boleh berlakunya pembelahan nukleus. Sebab dia nak tembak kan, neutron tu nak tembak kepada uranium. Pengawal mengawal kadar tindak balas dengan menyerap neutron yang berlebihan, diperbuat daripada boron atau kadmium. Okey. Latihan. Okey, setakat ni ada soalan tak? Saya ambil masa sikit saja lagi. Dah habis dah dia punya subtopik. Cuma kita nak tengok latihan sikit je. Boleh ada soalan? Kadang-kadang kalau soalan pun boleh tanya pasal nuklear tadi, nuclear reactor. Tak lebat ni. Contoh kat sini kan, dia mungkin boleh juga, ada juga soalan yang soalan nombor berapa, yang 9 kan, 9 dan 10, yang dia bagi dalam bentuk jadual. Contohlah dia bagi rod pengawal daripada apa, moderator daripada apa, dinding konkrit, dinding logi reaktor ni daripada apa, sama ada simen ke konkrit. So kita tahulah mesti yang paling sesuai adalah konkrit. Yang ada soalan yang berkaitan dengan aspek-aspek tu. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, tengok soalan saya lah, latihan. Satu tindak balas nuklear diwakili oleh persamaan ni. Okay, contoh, dia buat satu persamaan ni. Cacat jisim dia bagi 0.19585 UJA. Hitungkan tenaga yang dibebaskan oleh tindak balas tersebut. Boleh kira tak? Kalau nak kira tenaga, dia guna rumus E is equal to mc square. Kalau kat sini dia dah bagi dah cacat jisim kan. So bolehlah kita gunakan E sama dengan mc square. Cuma ingat, jisim ataupun cacat jisim mesti dalam kilogram. First kali mesti darab dulu 0.19585 ni, darab dulu dengan 166 darab 10 kuasa negatif 27 kilogram. So darabkan je lah dengan C kuasa 2, 3 darab 10 kuasa 8 ms negatif 1. Ni. So kita guna E sama dengan mc square. E sama dengan 0.1958 darab 1.66 darab 10 ni adalah dalam kilogram. Kita nak tukar kilogram. Yang ni adalah C square. So dapat 2.93 darab 10 kuasa negatif 11 Joule. Nampak yang ni dia dapat 4 titik perpuluhan kan. Okey, tukar kepada 2 titik perpuluhan dan dalam unit Joule. Boleh ni? Senang kan? Okey, ni soalan antara soalan SPM. Jika half-life ataupun separuh hayat adalah 1 jam, apakah aktiviti untuk 25 ni adalah aktiviti lah after 1.5 hours. Maksudnya dia nak aktiviti pada 1.5 hours. Macam nak buat?
So dia bagi dalam graf, kita boleh guna graf yang dia beri. Dekat sini paksi Y adalah aktiviti, paksi X adalah masa. Dalam bentuk ni dia bagi time, hour sorry. So dia nak dalam 1.5 hours. Berapa agak-agak jawapan? Tak nampak chat. 10. Okey, kita tengok betul tak Daya? Kenapa dapat 10 Daya? Okey, kita tengok ni kan, 1.5 hours kan. 1.5 hours maksudnya ini adalah pada paksi X. 1.5 dekat sini. Okey, kita unjurkan. Bila dah terkena graf tu, kita tarik kepada aktiviti, dapat 10. Betul tak? Kita nak jawapan. Mana jawapan ni? X. Okey, betul. Okey, kita dapat 10. Sebab 1.5 dekat sini, kita bawa dapat 10. Okey. Sama juga kalau contohnya dia bagi aktiviti nak tahu berapa masa, kita boleh tarik. Okey, ataupun 25 bila separuh hayat, contohlah dia nak tahu separuh hayat kan, dia tak bagi separuh hayat. 25 ni awak bahagikan 2. So dapat dekat situ nilai untuk separuh hayat, awak tarik untuk tahu berapakah masa separuh hayat tu. Okey, awak boleh dapat dekat paksi X. Okey, ni. Berapakah jisim 15 tahun lepas? Satu radioaktif sampel ada separuh hayat 3 tahun. Jika jisim sampel adalah 10 gram, berapakah jisim sebelum 15 years? Dan ni awak boleh buat siri perputaran tu pun boleh juga. Tengok ada orang masuk. Ada jawapan. Half-life dia 3 tahun. So dia akan berkurang. Kalau sebelum maksudnya bertambah. Sampel asal 10 gram. Okay, Jun Xuan kata 0.3125. Okay, yang lain ada jawapan? Dia kata, what was the mass of the sample 15 years ago? Maksud 15 years ago tu sebelum lah kan? Betul tak? Okay, kita tengok jawapan. Okay, tadi Joshua jawab dalam kilogram saya rasa. Sebab tu dapat 0.32 kan? Okay, betul lah. So, 10 gram now, 3 years ago, maksudnya sebelum tu, dia mesti bertambah. Jangan berkurang sebab dia sebelum. Okay, so 3 years tambah double lah, 20. Okay, lepas tu 3 years lagi, 6 years kan? Tambah lagi double, dapat 40. Kenapa double? Sebab separuh hayat tu dia bahagi 2. Tetapi oleh sebab dia kata sebelum, maksudnya dia nak sebelum tu maksudnya bertambah lah nilai dia sebelum. Okay, so 80 gram untuk 9 years, tambah lagi 3 tahun, 12 years ago 160 gram, tambah lagi 15 years ago 320 gram. Okay, ni boleh faham? Ada soalan tak? Okay, good. Boleh? Okay, dia guna siri je ni. Okay.
Complete the equation for the reaction above. Okey, yang ini yang macam saya cakap tadi. Kadang-kadang dia ada suruh seimbangkan. So apa? Mesti sama nombor nukleon dia, jumlahkan atas ni dapat 226, bawah ni dapat 88. Sebab yang ni hasil kan, yang ni adalah asal. So awak letak je dalam. Okey, kotak atas ni berapa, kotak bawah ni berapa. Sebenarnya kan, kalau awak ingat helium ni berapa, awak dah tahulah atas ni berapa. Okey, teruslah buat 222 nak jadikan 226, kita akan tambah 4. Kat atas 4, bawah ni 88. Kita dah ada 2 kat sini. So 88 tolak 2 dapat 86. Yang bawah ni B. The nuclear reaction of a nucleus of radium 226 experience a mass defect. Mass defect ni cacat jisim 8.61818 darab 10 kuasa negatif 30 kg. Calculate the energy released. Ni guna persamaan E is equal to mc square. Dia dah bagi M dah kat sini. C kita dah tahu, bolehlah kira kan. Okay, so macam biasa, yang ni tadi dah 486. M dia dah bagi dah, tak payah nak tukar dah sebab dia dah ada dalam kilogram. Cuma awak guna kalkulator je lah. 3 darab 10 kuasa 8 kuasa 2 kan, dapatlah jawapan 7.76 darab 10 negatif 15 Joule. Yang ni boleh Oh, dah habis. Okey, untuk subtopik ataupun bab 6 sebenarnya kita dah habis sebab dia tak banyak. Okey, lepas ni kita akan masuk bab 7 lah untuk next class lah. Okey, so untuk esok nanti saya check relief. Tadi saya dah record Cik Syazrin untuk ambil waktu math. So pukul 1 hingga 2 esok lah. Kalau dapat, maksudnya esok kita masuk terus bab 7. So hari Selasa nanti kita boleh terus buat ulang kaji lah. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okay, saya ulang balik Untuk tajuk ni kita kena tahu perebutan radioaktif, 3 jenis sinaran, alfa, beta, gamma. Untuk alfa, beta, gamma ni dia mesti awak kena tahu dia punya perubahan tu, nombor nukleon dengan nombor proton tu macam mana. Okey, kalau untuk alfa dia akan hilang 4 lah. Tolak 4 kan. Sebab kenapa dia tolak 4? Sebab dia akan hasilkan helium 4 dan 2. So dekat nukleus anak ni mesti kurang 4 dekat atas, kurang 2 dekat bawah. Okay, kalau untuk beta dia tak berkurang dekat nukleon, cuma bertambah pada Z saja. Dia punya proton. Sebab apa? Dia menghasilkan satu elektron. Elektron dia punya proton dia negatif 1 kan. So kena seimbangkanlah bawah. Okay, untuk gamma tak ada apa-apa perubahan pada dia punya nombor nukleon dan juga nombor proton, tetapi dia ada satu sinaran gamma. Okay, untuk soalan ni biasanya dia tanya ni bahagian seimbangkan atas, seimbangkan bawah. So awak kena tengok lah. Dia tak susah sangat sebab dia nak kena tally sebelum anak panah dengan selepas anak panah. Itu sahaja. Okay, kemudian separuh hayat. Separuh hayat ni yang paling penting. Sebab kalau biasa dalam fizik nuklear ni, separuh hayat dengan tenaga nuklear tu yang dia selalu tanya. Tapi kalau dari segi soalan penerangan, mungkin dia tanya juga penjanaan elektrik tadi, logi nuklear tadi. Dan juga separuh hayat ni ingat, masa yang diambil untuk jadi separuh. Awak boleh guna sama ada rumus ni 1/2 kuasa N darab dengan nilai asal, ataupun daripada lengkung perebutan radioaktif. Okay, kita dah tengok soalan ni tadi. Dan juga separuh hayat ni sebenarnya dia banyak digunakan untuk menentukan usia suatu bahan. Okay. Lagi kita kena tahu tenaga nuklear, kena tahu dia punya rumus E is equal to mc square. Okay. Dan juga kena tahu dua proses pembelahan nukleus. Ingat, pembelahan nukleus ni dia berkaitan dengan chain reaction, tindak balas rantai.
Kemudian pelakuran nukleus berlaku di matahari. Yang ni pelakuran bercantum. Kalau pembelahan, dia berpecah. Okay, ditembak oleh neutron, dapat krypton dengan barium, menghasilkan 3 neutron dan tenaga yang banyak. Okay, kemudian daripada proses pembelahan itulah kita ada penjanaan elektrik dalam reaktor. So, bila ada pembelahan nukleus tu, ada haba yang sangat tinggi, memanaskan air menjadi steam menggerakkan turbin akan menggerakkan penjana ni. So, bila ada berlaku pergerakan, ada aruhan magnetik dekat sini sebab dalam penjana ni ada magnet dan juga gegelung dawai, dapatlah elektrik. So, elektrik ni akan disalurkan ke menara tenaga elektrik dan juga bangunan-bangunan dan rumah-rumah. Okay, ni adalah chain reaction. Okay, ni pun kadang-kadang dia ada tanya juga, apakah yang ada dalam reaktor nuklear. Ingat, dia ada rod pengawal. Ni untuk tindak balas kawalan. Dan juga moderator. Rod pengawal daripada boron dan kadmium. Moderator daripada grafit atau air. Ejen penyejuk air. Dinding yang tebal daripada konkrit. Rod uranium ni adalah untuk bahan api menghasilkan tegangan nuklear melalui proses pembelahan nukleus. Okey. Ada soalan tak? Sebelum kita habiskan. Lebih setengah jam ni. Tak maaf Esok kalau ada relief tu, saya masuk untuk bab 7 pula. Ada soalan? Boleh faham tak setakat ni? Nanti untuk soalan latihan nanti saya akan bagi kemudian dalam grup. Okay, kalau tak ada, kita stop kat sini boleh? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okay, tak ada Daya okay Aisyah okay? Okey. Okay, kalau tak ada, kita stop kat sini lah. Terima kasih semua untuk kelas malam ni. Okay, nanti esok kita akan jumpa. Okay, kita akan start lah buat fizik bab 7. Lepas tu kita akan buat latihan. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu, boleh explain lagi satu kali itu apa? Apa tu? Separuh hayat punya contoh 3 tak? Separuh hayat. Contoh 3. Contoh Yang 3. tu kita test keluar. Kejap 07 punya. Sekejap, saya check. Separuh hayat contoh 3 SI. Separuh hayat. Ini kah? Bukan, yang tu buku test dengan contoh 3. Oh, Misbah okay. bilang. Oh, yang tu. Ini juga. Apa jauh ni? Ini juga. Yang ni 1, 2. Okey, ni 3 ni Ya. Okey, untuk yang ini sebenarnya kalau separuh hayat ni pun dia boleh guna untuk kita check usia sesuatu bahan. Biasa ni geologis dia gunailah, dia check untuk tulang. Okey, kalau dalam soalan ni sebenarnya bahan asal ataupun atom asal dia adalah kalium 40. Okey. Kalium 40 ni bahan asal. So NO ni adalah mewakili nilai untuk kalium 40. Nampak tak dia punya ni? Okey ni saya ambil pointer jap. Okey ni ambil pen lah. Okay ni. Sebab kalau awak tengok dekat soalan ni, dia nak nisbah bilangan argon 40. Argon ni sebenarnya yang dah kalium dah mereput kepada argon. Okay, dalam satu sampel batu daripada gunung berapi adalah 3 nisbah 1. Maksudnya dia jumpa batu tu, bila dia check dalam tu ada 3 bahagian argon dan 1 bahagian kalium. Okay, tapi dia dah bagi tahu dah kat sini. Bila waktu awal tiada langsung argon. Maksud kita tahu pada awal asalnya
atom yang asal adalah Kalium 40. So N kosong ni sebenarnya adalah Kalium 40. Okay, kenapa dia buat jadual ni? Sebenarnya dia nak tahu berapa kali separuh hayat yang boleh mendapatkan nisbah dia 3:1. Sebab soalan dia jumpa bahan tu pada nisbah 3:1. So bila dia jumpa batu tu, dia nak tahulah usia batu tu berapa. Dengan syarat tadi dia dah bagi tahu kalau Kalium tu mereput kepada argon dengan separuh hayat 1250 juta tahun. Maksudnya separuh hayat ni adalah separuh hayat siapa? Separuh hayat bagi Kalium bila dia nak reput menjadi argon. Setakat ni faham tak dia punya situasi? Faham. Okey. So kita akan buat daripada keadaan Kalium asal ni sampailah nisbah dia dapat 3:1. Okey, kalau awak ingat, kalau kita ikut logik kan, bila dia dah mereput, contoh Kalium ni mereput kepada separuh dah bertukar kepada argon, berapa balance dia yang belum bertukar? Separuh lagi kan? So pada separuh hayat yang pertama ni, nilai asal Kalium dah berubah menjadi separuh sahaja Kalium. Okay? Dalam masa yang sama, separuh lagi tu pergi mana? Dia dah mereput menjadi argon 40. T setengah yang pertama ni, faham? Boleh tak ZI jawab? Kurang faham. Okey, saya ulang Sekarang ni yang akan mereput adalah Kalium, betul tak? Kalium kan? So pada keadaan asal dekat sini, nampak tak keadaan asal ni? Yang ada hanya Kalium. Kenapa hanya Kalium? Sebab dia belum mereput pada mula-mula. Okey, lepas tu bila separuh hayat ni, sebab separuh hayat ni adalah masa yang diambil untuk dia berubah daripada jisim asal ataupun keadaan asal kepada separuh kan. So untuk T setengah ni, separuh hayat ni, berapa nilai Kalium yang ada sekarang? Separuh kan? Sebab dia dah berkurang kepada separuh hayat. Yang ni faham tak? Untuk Kalium. Faham. Okey, separuh dah berkurang, tinggal separuh, betul tak? Separuh lagi tu pergi mana? Mereput kan? Ingat tak, sinaran radioaktif ni dia mereput, dia menjadi bahan lain. Ingat tak? Okey, dia akan membentuk nukleus argon pada separuh hayat ni. Pada separuh hayat yang pertama, argon dah membentuk separuh. Mana datang argon separuh ni? Daripada Kalium yang dah mereput tadi, separuh. Kenapa kita tahu separuh? Sebab kita dah tahu dekat sini adalah T separuh hayat. 1, 1. Kenapa 1? Sebab argon terhasil 1. Dan juga dia macam ni lah, 1/2 daripada asal dengan 1/2 daripada asal. Dia macam ni lah, 1/2 nisbah 1/2. So sama kiri kanan kan? So kita anggaplah dia 1 nisbah 1. Maksudnya nilai dia sama argon dengan Kalium. Yang ni boleh tak? Boleh. Okey. Kemudian dah dapat tak nisbah yang soalan nak? Belum kan? Sebab soalan dia nak 3:1. Sekejap saya padam dulu. Okey, sekarang ni masa separuh hayat yang pertama, nisbah dia jadi 1:1. Belum lagi 3:1. Maksudnya keadaan pada T separuh ni belum lagi keadaan sekarang yang dijumpa batu tu. So bila kita nak tahu dia jadi keadaan sekarang, mesti nisbah dia argon dah jadi 3 bahagian, Kalium ada lagi 1 bahagian. So kita buatlah separuh hayat yang kedua. Setengah daripada Kalium ni, dia jadi lagi setengah. So setengah daripada setengah, dia adalah 1/4 daripada
asal nilai ni. Betul tak? Setengah daripada setengah. 1/2 kita bahagi lagi 1/2. Dapat 1/4, betul tak? Betul. Okey. Bila kalium ni 1/4, yang balance dia tu total 1 kan. Kalau kita kira pecahan, total adalah 1, betul tak? Sekarang ni kalium yang ada 1/4. Berapa balance lagi? Sebab balance tu adalah yang dah bertukar kepada argon. 3/4 kan? Betul tak? 1 tolak 1/4 dapat 3/4. Okay, yang ni argon ialah asal tolak kalium. sebab sekarang ni dia adalah 1/2. Sebab masa T separuh ni masing-masing separuh, betul tak? Sebab sekarang ni kalium dia tinggal 1/4 sahaja. So berapakah balance dia? Okay, asal 1, betul tak? Sekarang ni kalium yang dah bertukar pada separuh hayat yang kedua, dia dah tinggal 1/4. So balance adalah yang baki tu. baki. Yang baki ialah argonnya. Baki dia argon. Kenapa baki dia argon? Sebab 3/4 yang dah terurai tu, yang dah mereput tu adalah bertukar kepada argon daripada kalium. So bahagian argon sekarang ni dah jadi banyak lah, 3/4. So Faham. argon 3/4 kan, untuk kalium 1/4. Tapi awak nak buatkan nombor genap, awak tukar, dia jadilah 3/1. So sekarang ni dia dah jadi 3/1. Sama tak dengan waktu dia jumpa batu tu sekarang, pada mana argon nilai 3 nisbah dengan 1. Betul tak? Dah sama kan? Betul. Okey, bila dah sama, stop lah. Sebab maksudnya masa sekarang ni dah jadi 3/1 ni adalah waktu dia jumpa batu tu. Sekarang dia nak tahu usia waktu sekarang yang dia jumpa ni, bila nisbah dalam tu adalah 3/1. Okey, bila kita check, saya buang erase dulu. Okey, bila kita check, rupanya nak jadi 3/1 ni adalah bila separuh hayat dia 2 kali. Yang kedua lah, maksudnya separuh hayat dia adalah yang kedua. So berapa usia? Dia dah bagi dah dalam soalan ni. 1 separuh hayat bersamaan 1250 juta. So dekat separuh hayat yang pertama ni adalah 1250 juta. So yang kedua tambah lagi 1250, betul tak? Sebab dia berganda kan. So awak darab je lah 2. Dapatlah 2500 juta tahun. Boleh faham? Boleh. Okey. Soalan tadi kamu tanya yang mana? yang belakang. Yang last ni ke? Yang ni ke? Ya. Okey, yang ini dia nak separuh hayat sampel radioaktif kan. So separuh hayat maksudnya 1520 ni dia mesti bahagi 2. Kalau kita bahagi 2, dia adalah 1520 bahagi 2 dapat 760 lah. Maksudnya separuh hayat dia adalah apabila keaktifan dia 760. Cumanya kita tak tahu separuh hayat tu berapa. Kita akan bahagikan yang pertama ni, bahagikan dengan yang terakhir ni. Okey, sebab kita nak tahu berapa dia punya kali dia. Okey, so dia dapat 16. Bila kita bahagikan 1520 ni bahagi 95 dapat 16. 16 ni asas 2 dia kuasa berapa? Kenapa kena guna 2? Sebab kita adalah ganda 2. Bukan ganda 2, maksud bertambah dan berkurang 2 kali. Bahagi 2 kan? Ataupun darab 2. So dia adalah 4 kali baru dapat 16. So dia ada 4 separuh hayat. Cikgu, wajib ke kalau nak tukar dalam bentuk indeks? Tengok soalan. Biasanya tak perlu pun. Kalau dah kita dapat tahu, tak perlulah.
Sebenarnya kalau awak kira dekat sini pun boleh sebenarnya kalau awak nak guna jadual. Graf. So awak tahu dah 1520 ni kalau nak separuh hayat dia adalah 720 tadi kan? 760 1520 760. Kalau lah ada graf yang ada tu, awak cari ya 760. Awak ambil kat sini berapa, awak dapat kat bawah ni. Tapi dengan syarat graf awak tu dah ada skala lah. Tapi kadang-kadang dia tak bagi graf yang ada skala kan. So dia gunalah formula ni. Okay, so separuh hayat dia adalah 5 hari. Kenapa 5 hari? 4 separuh hayat adalah 20 hari. Kenapa 4 separuh hayat 20 hari? Sebab dia refer kepada yang last kali tadi. Yang ni. Sekejap. Yang ni, jadual ni. Yang ni kan. Sebab tu kita bahagikan dengan 95. 15 ni kita bahagikan 95 dapat 16. Kenapa kita nak bahagikan? Sebab kita nak tahu bila dia 95 ni, dia bersamaan 20 hari lah. 20 hari tu kenapa? Daripada 10 Januari sampai ke 30 Januari, berapa hari? Dalam 20 hari. Maksudnya 20 hari menjadi 95. Okay. Ni sebenarnya nisbah juga ni. Okay, iris. So dia dapat 16. Dia punya 1520 ni bahagi 95 dapat 16. Okay, 16 kalau kita guna asas 2, dia adalah kuasa 4. So 4 separuh hayat lah untuk 20 hari. So kalau 4 separuh hayat, dia punya masa adalah 20 hari. Daripada T0 ni sampai 20 hari. So kalau 20 bahagi 4, so 1 separuh hayat sama dengan 5 hari. Boleh tak? Okay, ya. Tapi saya guna yang darab separuh. Dapat tak? Dia dua kali separuh. Awak dapat tak dia punya separuh hayat dia 5 hari? Tak. Saya darab 2 kali sudah sampai 380. Darab 2 kali dah sampai 380. Okay, kalau cuba kita buat dalam segi ni dapat 760 bahagi lagi dapat 380 kan? Betul lah 380. Bahagi betul. Lagi dapat 140. 380 bahagi 2 190. 190 bahagi lagi 2 dapat dapat 95. 95. Kalau nak buat macam ni pun boleh. So daripada sini 0 hari sampai ke hujung 20 hari, betul tak? So 20 hari ni bahagi berapa kali ni? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. So 20 hari bahagi 4 kali sama dengan 5 hari. Awak nak guna siri ni pun boleh juga. Yang ni faham tak kalau guna siri? Oh, faham. Yang ni lagi senang kot. Sebab siri awak nampak lah, dia mesti berkurang separuh kan. So sini separuh hayat yang pertama 760 kepada 380 separuh hayat kedua. Kalau 380 kepada 190 separuh hayat yang ketiga. Sampai nak jadi 95 last ni, dia adalah separuh hayat yang keempat. So daripada 0 ni sampai ke 20 hari. Kenapa 20 hari tadi dah tahu 10 Januari sampai 30 Januari kan. So total hari yang dia ambil nak menjadi 95 20 hari. Bahagi dengan 4 separuh hayat dapat 5 hari. Buat macam ni lah lagi senang. Walaupun dia ambil masa tapi ni lagi nampak kan. Okey, boleh? Boleh faham? Boleh. Okey, ada soalan lagi tak? Ya. Depan itu graf lengkung bagi rebutan radioaktif. Apa dia? Soalan akan pergi punya. Yang depan itu graf lengkung bagi rebutan radioaktif. Mana? Soalan graf? Bukan nota. Nota. Graf lengkung.
Ni ke? Bukan. Lagi Ni. depan. Yang ni. Ni Ni soalan kat Ina tanya. Ya. Oh, biasa soalan yang ni sebenarnya dia nak bagi tahu je. Contoh kat sini kan. Dia nak bagi tahu dekat graf ni. Dekat graf ni sebenarnya y ni mana ni? Soalan sebenarnya macam tadi. Yang ni sebab nota je sebenarnya. Okay, dia nak bagi tahu paksi y adalah sama ada n ataupun a ataupun mungkin dia bagi jisim juga. Maksudnya ni adalah time. So sebenarnya soalan dia akan bagi lengkung dan dia akan bagi nilai x dengan nilai y. So tak payah risaulah, sebenarnya senang je kalau dia bagi, lagi senang kalau dia bagi graf. Yang ni dia nak tunjukkan kalau lengkung dia tu semakin ke dalam, dia semakin tinggi kadar reputan. Kalau semakin keluar, dia makin rendah. Okay, ada soalan lagi? Faham. Okey. Untuk fizik nuklear ni, fokuskan kepada separuh hayat. Kalau dah mahir separuh hayat, sebab soalan tenaga, nak tak nak dia akan bagi E sama dengan mc². Yang tu senang kan? Yang penting tahu tenaga berapa, jisim berapa, dah boleh kira dah. Penerangan cuma tadi tu je lah, logi nuklear tadi. So bab 6 ni dia tak banyak sangat. Okay, ada soalan lagi? Ada lagi Zai, Jawi? Tak ada. Tak ada. Okay, so nanti kita sambung esok lah. Esok saya rasa saya mungkin dapat kot relief Cikgu Kesabaran tu. So saya akan masuk ke 1 kan, hingga kedua. Kita sambung untuk chapter 7. Habiskan nanti dalam grup responnya, sebab hari Selasa ada bengkel tu. Bengkel 2 hingga 4. Cikgu, kalau esok Cikgu Kesabaran tak datang, macam ni kita punya kelas tambahan macam mana? Kerana esok pun matematik kelas tambahan. Oh, esok matematik kelas tambahan Cikgu Kesabaran sampai pukul 2 je. Dia meeting sampai Kamu ambil semua. dia meeting sampai pukul 2. Saya rasa dia akan balik kot. Tak pastilah kalau contoh tak ada, sambung je lah. So, saya pun habis pukul 2 kan. Ya. Hari Selasa cikguku tak ada. So dia bagi saya kelas early bird tu. Oh, yang bagus sangat. Dia concern kat korang ni. Okay, tak ada apa-apa. Zee kat maths juga ke? Kita maths juga ke? Saya rasa cikgu Kesabaran mungkin balik kot. Kalau tak ada cikgu sambil Boleh. Kalau tak ada, nanti saya sambungin lah. Okay. Jumpa Cikgu di esok. kelas atau di makmal? Nak dekat mana? Saya rasa Makmal kot. Makmal boleh bising sikit. Makmal sebab saya nak tunjuk slide. Mama pihak kerusi dulu sampai bentuk sakit. Tak ada salah. Tengoklah macam mana esok. Tak selesa. Tapi Makmal ada aircon. Saya bawa cushion sendiri esok. Boleh. Nak bawa cushion pun boleh. Okay. Okay, see you tomorrow Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Bye-bye. Cikgu, itu latihan nak hantar yang kat Telegram pagi tu. Boleh. Esok Hantar kalau cikgu. kalau ni kita bincang esok jugalah. Cuma esok mungkin saya nak masuk bab 7 dulu kot. At least kita dah habis syllabus. Dah senang dah nak buat soalan. Dan soalan percubaan PPD buat. Saya tak buat. So saya tak tahu susah ke tak. Okay. Okay, bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Good night. Bye.